Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada bi jihadihi wa istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرم علينا. اللهم اهدنا بهديك وانصرنا بعونك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. وبعد. Muka surat tak semua. Masih lagi kita dalam bab solat musafir dan solat bagi orang sakit. Dan tak masuk di sini, dia tak tulis tajuk solat jamak. Tapi sebenarnya dia ada dalam ni hadis-hadis yang menjurus kepada maksud solat jamak. Tak apa lagi kita sentuh lagi insya-Allah. Kita pada hadis selepas daripada Anas, hadis Anas tidak. Wa anhu qal, tidak. Wa anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tidak. Kena? Wa anhu yani Anas, wa anhu Anas lah. Qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-Madinati ila Makkah. فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة متفق عليه واللفظ للبخاري. Dan daripadanya yakni Anas, sebab hadis sebelum tu Anas. Mana daripada Anas lah. Dia berkata kami pernah keluar, yakni Anas kata kami pernah musafir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Madinah menuju Mekah. Beliau senantiasa salat dua rakaat sehingga kembali ke Madinah. Muttafaqun alaih. Dan lafaz hadis ini adalah milik Al-Bukhari. Maknanya Al-Imam Ibn Hajar Asqalani menggunakan riwayat daripada Al-Imam Bukhari. Namun begitu Al-Imam Muslim juga ada meriwayatkan hadis ini. Kalau kita tengok dalam riwayat Al-Imam Muslim ada tambahan, ada tambahan, tak ada lah dalam kitab kita ni kecil, kitab yang ringkas kan. Kalau kita tengok pada ni riwayat Al-Imam Bukhari, dalam riwayat Al-Imam Muslim ada ditambah. Aku berkata Anas, aku bertanya kepada apa nama? Kata Anas, aku berkata, apakah kalian tinggal di Mekah hanya sebentar? Mana ada perawi yang tanya Anas, hampa duduk di Mekah tu sat ke lama? Lama mana hampa duduk? Maka kata Anas, kami tinggal di Mekah 10 hari. Jadi
sebelum ni kita membicarakan masalah berapa jauh. Sebenarnya qasar ni dia bukan kira masalah jauh dekat. Ada juga merangkumi dalam masalah sembahyang qasar ni lama mana tempoh dia tu. Kan? Jumhur ulama, kalau kita tengok perbahasan dalam kitab-kitab fiqh kan, kebanyakan ulama dia lebih cenderung kepada apa? 4 hari 4 malam. Lebih cenderung kepada 4 hari 4 malam. Bahkan ada yang kata 3 hari berdasarkan hadis yang kata tidak boleh perempuan yang beriman dengan Allah Ta'ala bermusafir pada perjalanan yang memakan masa 3 hari 3 malam kecuali ada bersamanya mahram dia. Jadi di kalangan ulama ada yang berpendapat bahawa musafir yang makan masa 3 hari 3 malam bolehlah qasar, ataupun boleh tempoh qasar itu 3 hari 3 malam. Itu pendapat mereka, tetapi hujah mereka tidak begitu tegas. Dia masih lagi terbuka. Macam mana hujah orang mengatakan bahawa mesti kena nak qasar itu mesti kena lebih daripada 80 km. Tidak ada juga hujah yang konkret bagi mereka. Masih lagi terbuka. Macam mana yang kita ambil istifadah pada minggu lepas kan, bahawa sesungguhnya tidak ada penentuan jarak. Dia lebih kepada uruf. Maknanya kalau cara diiktibar perjalanan kita itu sebagai musafir, maka bolehlah kita mengqasarkan solat. Tak kalau cara kita pergi al-start pun, kalau dah dia seolah-olah dia tu adalah dikira musafir, maka bolehlah kita qasar. Itulah maknanya bergantung kepada uruf. Hadis ini nak abang kepada kita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia duduk di Mekah. Sepanjang dia duduk di Mekah, dia orang Madinah. Bila dia pergi ke Mekah, sepanjang tempoh dia duduk di Mekah tu, maknanya dalam arti kata dia musafir, maka dia salat qasar. Dia salat qasar. Maka kalau kita tengok, kalau kita rujuk, kita dapati di sana ada Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas pada dia bagi salam, lepas pada dia bagi salam, dia berhadap kepada jemaah, dia kata atimmu ya ahla Makkah. Wahai penduduk Mekah, sempurnakanlah salat kamu. Inna qaumun musafir. Kami ni adalah puak-puak yang musafir. Hampa tu duduk di sini. Kami ni musafir. Hampa sambunglah bagi sempurna sembahyang hampa 4 rakaat. Kami sembahyang 2 je lah. Sebab apa? Sebab kami musafir. Okay, no? Jadi perkataan kharajna tu maknanya bila keluar saja, kita keluar daripada tempat tinggal kita, ataupun bahasa yang paling masyhurnya, kita keluar daripada qaryah kita. Bila kita keluar ya, kita bolehlah memulakan qasar. Adapun selagi mana kita masih lagi duduk di dalam kawasan kita, tak disyariatkan kita qasar. Ada pembesalahan dengan jamak. Jamak ni tak mestinya musafir. Kalau kita duduk di rumah pun kita boleh jamak. Itu sekali kita sentuh bab tu. Hadis seterusnya. Jadi hadis yang kita baru baca daripada Anas tu, dia nak abang kita dalam tempoh kita, dalam erti kata kita tu musafir, maka kita sembahyang qasar lah. Sepanjang kita qasar itu. Sepanjang kita musafir. Wa an Ibn Abbas qala aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 19 yaqsuru wa fi lafdhin bi Makkah 19 yawman rawahu al-Bukhari wa fi riwayatin li Abi Dawud 17 wa fi ukhra 15. Ini pun jumlah hari Nabi sallallahu alaihi wasallam musafir. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bermukim di Mekah, tinggal di Mekah selama 17 hari, sentiasalah baginda mengqasarkan. Tadi berapa? Tadi 10. Hak ni 17. Ada lagi banyak pada tu lagi.
Sebab itulah tak boleh kita tetapkan. Tak lebih kita tetapkan. Hak yang ulama yang menetapkan tu dia hanya berprinsip daripada ihtiyat. Ihtiyat saja. Mana ihtiyat mana dia saja orang kata apa tak mau bagi jadi orang ambil jalan mudah. Itu je. Tapi kalau orang qasar dalam tempoh yang panjang, dalam arti kata dia masih lagi beriktikad bahawa dia itu musafir, tak ada masalah. Selagi mana dia tidak mengatakan bahawa dia nak menetap di situ, dia nak bermukim di situ, dibolehkan bagi dia qasar. Tak ada masalah. Duduk jitra, duduk di mana? Lumut. Selagi mana tak berniat untuk bermukim di situ, qasar lah. Kan? Mula tu nak balik esok. Ya siap nak balik, cucu tarik kain. Tak jadi balik. Kan? Macam itulah seterusnya. Kita tak berniat pun untuk bermukim di situ. Sebab jiwa kita masih lagi dengan Masjid Bukit Cabang. Duk teringat kata imam dia. Kan? Jadi dia tak berniat untuk bermukim di situ, untuk menetap di situ. Jiwanya masih lagi di tempat asal dia. Okey, macam Nabi SAW, walaupun dia asal di Mekah, tapi jiwanya Madinah. Jadi sebab itulah walaupun dia balik ke Mekah, dia dah tinggal dah Mekah kan. Walaupun dia pergi ke Mekah, tapi dia qasar di sana. Ya. Dia menetap. Dia kalau dia mari ke Mekah Madinah dia boleh qasar, tapi kalau duduk di Abha tak boleh lah. Dia menetap di situ. Kan? Kalau sekarang dia macam contohnya dia balik cuti kan, dia balik mari, dia niat dia nak balik ke mana? Ke sini kan. Dia sampai sini tak boleh lah. Tak boleh lah. Kalau dia balik sana pula, dia nak pergi mana? Abha. Dia sampai sana, habislah tempat dia. Kalau dia balik bukan nak menetap, dia boleh qasar. Balik sah kan? Sebab tempat tinggal dia di sana. Ni tempat tinggal ayah dia, ke rumah dia. Itu yang kita sebut minggu lepas, kita kata dia bergantung kepada uruf, keadaan dia. Kan? Bahkan kalau kita tengok majlis fatwa Perlis pun dah keluar kenyataan dia lebih kepada uruf. Dalam satu lafaz tadi 17, dalam lafaz yang lain Nabi menetap di Mekah selama 19 hari. Perkataan menetap di sini maknanya bukanlah duduk terus dah. Maknanya Nabi duduk di situ. Tak pergi ke mana. Tapi Nabi bukanlah berniat untuk terus menetap di situ. Dia duduk di situ selama 17 hari. Satu lafaz pula kata 19 hari, 19 yauman, 11 hari. Baik dia. Okey. Dalam riwayat Abu Daud 17 hari dan dalam riwayat yang lain 15 hari. Jadi macam-macam riwayat lah. Macam-macam periwayatan. Walahu Ibn Abbas juga an Imran bin Husain walahu dan Abu Daud, daripada Abu Daud an Imran bin Husain 18 hari 18 hari. Mula-mula 10, lepas tu kita jumpa apa? 17, lepas tu 18, 19, lepas tu 17, 15, hak ni 18. Jadi tak tetap. Tak antara hikmahnya khilaf ni maknanya supaya tidak ada orang boleh menetapkan berapa hari lah. Kan? Tapi yang ulama yang menetapkan tu ihtiyat, macam saya kata ihtiyat lah. Bagi dia cenderung kepada hari banyak hari tu. Dalam riwayat Abu Daud dari Imran bin Husain 18 hari tadi. Okey. Walahu an Jabirin aqama bi Tabuk, ani Tabuk ula 20 yauman.
yaqsuru salata wa ruwatuhu thiqat illa annahu ikhtulifa fi waslihi. Dalam riwayat Abu Daud yang lain pula daripada Jabir radhiyallahu anhu, beliau bermukim, Nabi SAW bermukim di Tabuk selama 20 hari. Ni tinggi lagi kan. Mula 19, lepas tu 17, mula-mula awal hadis sebelum tu Ibn Abbas 10 hari, lepas tu 19 hari, lepas tu 17 hari, 15 hari, 18 hari, ni 20. Beliau bermukim di Tabuk selama 20 hari, mengqasar salat. Pada perawinya thiqat. Apa makna thiqat? Maknanya semua perawinya boleh dipercayai. Thiqah maknanya satu istilah yang digunakan di dalam ilmu hadis. Bila sebut kata thiqah tu makna boleh dipercayai periwayatan mereka itu, tidak ada pasi, tidak ada kecacatan, mereka tu orang adil, mereka adalah orang yang kuat ingatan. Akan tetapi diperselisihkan tentang bersambungnya antara perawi, adalah khilaf di kalangan ulama hadis tentang adakah perawi-perawi itu sanadnya bersambung atau tidak. Tapi dia sebut siqah tadi, okeylah. Okey, tak ada soalan lah. Jadi kita tak boleh menetapkanlah berapa hari kan. Selagi mana kita tidak berniat untuk bermukim, maknanya tak berniat untuk duduk di situ dan kita nak selesai kerja kita, maknanya kita tapi kalau orang jenis gila semayang jemaah ni kan, dia kalau cara dia berhenti singgah di situ, kalau dia pergi masjid dia akan semayang jemaah. Itu soal lain itu soal lain. Soal kita balik kepada soal yang kita mula-mula, Allah Ta'ala suka kepada seseorang yang melaksanakan kewajipan yang Allah Ta'ala fardukan kepada dia, seperti mana Allah suka orang yang menerima kelonggaran yang Allah bagikan. Hadis yang kita baca tu. Maksudnya kalau Allah suka benda tu, kita terimalah kelonggaran tu. Tak sepasal kita dalam perjalanan kita, daripada kita nak pergi Johor, kita singgah di RNR Sungai Perak, pasal apa kita nak sembahyang 4 rakaat? Kemudahan ada pada kita kan, tak menasabah kan. Kalau kita dah sampai sana, kita dah tenang duduk hari ketiga, mabuk, jalan pun dah tak ada dah kan, okeylah, kita ambil lah kelebihan solat berjamaah. Dan kita tak boleh lah khilaf kepada imam sembahyang zuhur 4 rakaat, kita 4 lah kan. Kalau kita nak ambil pahala jemaah lah. Sebab itu kalau kita tengok, ada juga riwayat daripada Ibn Abbas kan, ada kes berlaku apabila dia pergi ke Mekah berhaji kan. Orang tanya dia, pasal apa musafir solat 2 rakaat pada saat sendirian, bila hang semayang seorang, pasal apa hang semayang 2 rakaat, tetapi hang semayang 4 rakaat bila hang jadi imam kepada orang lain kan. Maka kata Ibn Abbas, dia kata itu adalah sunnah. Hadis ini adalah hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad. Itulah maknanya kita dalam satu, yang pertama saya dah beritahu di awal dulu, dalam masalah fiqh ni kita tak boleh straight lah. Dalam ilmu fiqh ni kita tak boleh mengongkong orang supaya ikut satu-satu. Tak boleh kan, ikut kecenderungan kita. Tapi yang pentingnya ada hujjah, ada dalil yang menjadi pegangan kita. Kita tak boleh marah ke orang lah kan. Tapi tak kena lah kalau cara tu imam tu sembahyang tak baca kunut, kita duk baca kunut di belakang tu, tak kena lah, khilaf lah. Hak tu tak boleh lah kan. Tu imam dah sujud dah, kita duk berdiri baca kunut lagi, tu memang khilaf lah. Sebab Nabi kata la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum, jangan kamu menyanggahi maka akan menyanggahilah hati kamu. Hati kamu tak betul lah kan. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi, dijadikan imam supaya diikuti. Idza kabbara fakabbiru, bila dia takbir kamu pun kena takbir. Yang kamu duduk berdiri cacak baca kunut apalagi dah tu imam sujud dah, tak boleh lah, khilaf tak boleh lah kan. Menyanggahi imam tak boleh lah.
Okey. Kita nak memang nak kasar nak jawab apa dia jawab. Itu depa hati kita nak pasbuk pergi ke cukup 4 atau baru cukup 2. Depa dah habis dah. Dia cakap 2 kita pergi masuk depa ada 2 rakaat. Okey. Kita masuk. Kalau kita ikut imam, nak ikut imam. Dan depa dah habis dah. Kita sambung. Sambung Pergi jadi 4. Pasal semayang tu semayang 4. Itu kita tengok tadi Ibn Abbas kita, orang tanya dia siapa semayang seorang dua. Bila semayang berimam semayang 4. Dia kata apa? Itulah sunnah. Mana kita kena masuk orang lain. Ya. Ya, kalau cara orang T ni, kalau cara dia nak semayang jemaah, dia tengok kalau ada orang musafir, tengok orang tu nampak ada dia punya ketokohan ataupun ilmu dia ada, maknanya yang terbaiknya dia semawakan untuk jadi imam semayang 2 rakaat, yang makmum semayang 4 rakaat. Faham tak? Faham tak? Faham tak? Contohnya macam masjid kita ni, imam saya, tapi bila ada orang luar mari ziarah kita, dia orang luar dan dia tu adalah musafir. Contohnya dia mari pada Kuala Lumpur kan, dia orang ulama besar lah kan, dia mari, elok kita semua dia naik jadi imam, dia semayang berapa? 2 rakaat, sebab dia musafir. Kita di belakang ni kita semayang berapa? 4 lah. Nampak tak? Jadi dia dapat lah fadilat pada rukhsah tadi ni, fadilat qasar tadi ni, dan kita pun tumpang sama. Adapun kalau kita musafir, imam tu muqim, dia semayang 2 macam Pak Haji Sobri tanya tadi ni, maknanya kita niat dia seperti imam lah. Sebab konsep dia dijadikan imam itu ikutan. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Tak boleh kita tu imam niat 4, kita niat 2, tak betul. Menyangahi niat. وعن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. Ini kaedah bila kita nak memulakan salat qasar, bila kita nak semayang. وفي رواية الحاكم في الأربعين بإسناد صحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب. ولأبي نعيم في مستخرج مسلم كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. Daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berangkat safar sebelum matahari tergelincir, beliau mengakhirkan waktu zuhur ke waktu asar, kemudian singgah lalu menjamak keduanya. Lagu orang. Contohnya masuk zuhur ni pukul berapa? 1.20, 1.26. Sekarang baru 12.30. Kita nak bertolak dah. Jadi kita keluar, kita berhenti pukul apa? Pukul 4. Ni contoh ni lah, contoh hadis ni lah. Kita tak berhenti semayang zuhur, kita tak berhenti solat dalam waktu zuhur, tapi kita berhenti solat dalam waktu asar, supaya kita boleh pergi lebih jauh lagi. Nampak tak? Contohnya kita bertolak daripada sini pukul 12.30, 12.30, 1.30, 2.30, 3.30, 4.30. Okey, 4.30 di mana? Sungai Perak. Kalau saya sampai Sungai Perak dah tu, silat-silat Ipoh dah tu. Lebih kurang kan? Sungai Perak. Mana kita berhenti di Sungai Perak, kan? Kita solat zuhur 2 rakaat, kemudian solat asar 2 rakaat. Jangan semayang asar dulu. Sungguh kita waktu asar pun semayang zuhur 2 rakaat, kemudian semayang asar 2 rakaat. Itu contoh dalam hadis ni yang dicerita oleh Anas. Kemudian singgah lalu menjamak keduanya, maknanya dia semayang zuhur 2 rakaat, semayang asar 2 rakaat. Jika matahari telah tergelincir sebelum berangkat, beliau salat zuhur dahulu kemudian berangkat.
Maksud dia, maknanya kalau dah pukul 1:30 dah, maknanya Nabi sembahyang Zuhur berapa rakaat? 4 lah. Dia sembahyang Zuhur dulu lah Muhammad. Dia sembahyang Zuhur dulu 4 rakaat kan. Asar dia sembahyang lagi. Tak boleh sembahyang dia pasal tak masuk waktu lagi. Nampak tak? Hak ni dijelaskan di dalam riwayat yang lain lah. Tapi kalau sembahyang boleh tak? Tak ada masalah. Jamak boleh. Boleh. Tapi tak boleh qasar lah. Boleh. Tapi tak boleh. Tengoklah keadaan. Mbah ni cibocang bawa. Dia ni dia tak berhenti kecuali di Johor. Contoh. Kalau Johor kan pukul 8 malam. Contoh yang kita katakan. Maknanya jamak tu. Tu contoh dia. Okey, maghrib dia tak berhenti. Jadi kita balik lepas rumah lepas isyak lah. Okey. Boleh tak kalau kita buat jamak? Jamak boleh. Tadi jamak boleh. Kena tamam lah. Kena tamam. Qasar ini pada ketika musafir. Dengan sebab ayat yang kita baca itu idza darabtum fil ardi falaysa idza darabtum fil ardi, bila kamu mengadakan perjalanan. Syarat dia berjalan. Fala junaha alaikum an taqsuru minas salah, maka tidak ada halangan bagi kamu untuk qasar salat. Tak ya. Kalau berhenti masjid Alwi boleh qasar lah. Boleh orang tak boleh kena tamam lah. Ada orang dia cari untung. Dia cari untung kata aku kalau balik daripada rumah tadi 4 rakaat dia kata. Okey. Kena balik berapa maghrib kan. Balik kita kena buat dulu ni jangan sampai rumah. Rumah nak kita sampai rumah. Boleh jamak. Jamak boleh di rumah. Sagi kita ada 5 keadaan, 5-6 keadaan yang dibolehkan kita jamak. Sagi kita tengok ikut dan insya-Allah. Cuma hadis Anas ni dia nak abang Nabi kalau dia musafir tak masuk lagi waktu zuhur dia keluar. Kan? Dia akan takhirkan solat. Semayang zuhur dalam waktu asar. Tapi kalau dah masuk waktu dia akan solat zuhur dulu. Kalau kita tengok perbahasan yang tengok sini, maknanya Nabi hanya solat zuhur, tak solat asar. Dia tak jamak. Dalam riwayat Al-Hakim dalam Al-Arba'in dengan sanad yang sahih, beliau salat zuhur dan asar kemudian berangkat. Ada riwayat sebut itu, kan? Beliau salat zuhur dan asar kemudian berangkat. Okey. Dalam riwayat Abu Nu'aim dalam Mustakhraj Muslim, apabila SAW dalam safar lalu matahari tergelincir, beliau salat zuhur dan asar dengan jamak kemudian berangkat. Nak kena faham elok. Kan? Syekh Ibrahim kita buat cengang lah tu. Tadi kita kata Nabi dia sembahyang zuhur saja. Yang tu dia sembahyang di tempat dia. Tapi yang sebut kata Nabi sembahyang zuhur dan asar tu maknanya dalam perjalanan. Faham tak? Dalam perjalanan. Mungkin dia berhenti sebelum dia bertolak dah masuk zuhur. Okey. Jadi maknanya Nabi tak akan bertolak kecuali setelah solat dulu. Dia solat dulu. Jadi dia sembahyang lah zuhur dan asar. Jadi situasi itu maknanya Nabi solat jamak dan qasar lah, sebab dia sudah dalam perjalanan. Sebab kita tak menempuh perjalanan, kita tak boleh qasar solat. Faham ke? Ada perbahasan panjang di sini. No? Dalam kitab tu dia ringkas ya, dia tak ada lah bahasa. Contohnya, kita bagi contoh lah senang. Kita bagi contoh. Sekarang kita bertolak di sini pukul 10. Kan? Sampai 10, orang betina kita kata, pasal kita berhenti saat kau karabu. Kan? Pasal mak ngah leha tu dia berkenan karah. Contohnya. Karah ni tak ada kecuali di karabu lah, kita contoh berhenti di karabu. Kan? Biasa nak karah, nak peneram, nak tikar banyak warna tu. Macam-macam lah. Gaya nak turun karabu
Masjid Zahir azan. Masuklah waktu Zuhur. Tengok jam pukul 1:30. Maka solatlah di perkara butuh dan surau. Ataupun di mana-mana lah. Mana boleh di situ kita dah boleh pada solat Zuhur jamak dengan asar, dan boleh kita pendekkan, kita kosorkan. Sebab apa? Sebab kita sudah dikira dalam musafir. Adapun selagi mana kita tak keluar daripada Bukit Cabang ni, tak boleh lah. Tak boleh qasar lah. Tak boleh qasar lah. Boleh no? Jadi hadis Anas ni dan juga hadis Anas ini menunjukkan kepada kita disyariatkan solat qasar, solat jamak itu dua keadaan. Dia panggil jamak taqdim, jamak takhir. Jamak dahulu, jamak kemudian. Mana jamak dahulu tu kita sembahyang asar dalam waktu zuhur. Jamak kemudian tu kita sembahyang zuhur dalam waktu asar. Tu tak perlu ada dalam niat. Yang jadi payah sepelah kali orang tak semayang ke tu dihimpunkan aku tak larat himpun, dia kata tak semayang. Lala kali tengok awak semayang 4 rakaat aku pening dia dah. Sekali kita berhenti pula payah apa RNA berlemak sekali kita makan mi pula. Dia kira lagu tu. Jadi rugi dia tak dapat rukhsah. Kelonggaran yang Allah bagi kan. Bahkan saya baca tengok perbahasan tu tidak disyariatkan kita meniatkan himpun, tak perlu. Bahkan kita hanya bila kita nak sembahyang maghrib, kita niat sembahyang maghrib saja. Sagi bila kita nak sembahyang isya, kita niat sembahyang isya qasar. Maghrib tak qasar lah. Maghrib 3 agak. Maghrib pun qasar agak jam. Kalau maghrib nak qasar tinggal berapa? 1,5. Nak kerja kena. Kan? Tak boleh. Sebab qasar separuh. Okey. Jadi betul lah makna boleh kita takdimkan jamak, boleh kita takhirkan jamak. Cuma istilah je lah, tak perlulah kita sebut. Yang nak jadi payah tu pasal tu dah ada semuka niat tu kan. Kalau cara kita tulis front besar lah. Hadis seterusnya, wa an Mu'adz qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk fakana yusalli adh-dhuhra wal 'asra jami'an wal maghriba wal 'isya'a jami'an. Dari Mu'adz, ia berkata, pada perang Tabuk kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau salat zuhur dan asar dengan menjamak, dan salat maghrib dan isyak dengan menjamak pula. Hadis ini nak abang apa? Hadis ini nak abang kita salat 5 waktu yang boleh dijamakkan salat ialah zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Lain tak boleh. Lain tak boleh. Boleh kita jamakkan zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Asar tak boleh jamak dengan maghrib. Sebab apa? Maghrib tu solat malam dah. No? Dan itu sunnahnya macam tu, diajarkan begitu-begitu. No? Hadis seterusnya, kalau ada kemusykilan boleh tanya tu, no? Wa 'an Ibn Abbas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqsuru salata fi aqalla min 4 burdin min Makkah ila Asfan. Rawahu Al-Qutni bi isnadin dha'if. Sanad dhaif lah, lemah lah sanad. Wa sa'anahu mawquf, kadza akhraj Ibn Khuzaimah. Dari Ibn Abbas ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mengqasar salat kurang dari 4 burd dari Mekah sampai Usfan. Riwayat Ad-Qutni dengan sanad lemah, yang sahih adalah mauquf. Demikian dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah. Ala kulli hal hadis ni dhaif, tak boleh kita jadikan hujah. Dan hadis ini dijadikan hujah oleh orang yang menghadkan qasar. Maknanya tak boleh qasar kecuali pada jarak sekian-sekian. Depa guna dalil ni lah, tapi dalil ni dhaif, lemah, tak kuatlah. Dalil yang umum tu lebih kuat lagi. وعن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا وإذا سافروا قصروا وأفطروا. أخرج الطبراني
في الأوسط بإسناد ضعيف وهو في مرسل سعيد بن المسيب عند البيهقي مختصر. Hadis ini pun dhaif juga. Daripada Jabir katanya Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik umatku adalah orang yang apabila buat salah, buat buruk, buat kesalahan, buat dosa, maka dia cepat-cepat beristighfar. Dan dia tak tangguh lah, dia tak tangguh. Dia buat salah terus istighfar. Dan apabila berbuat baik, mereka bergembira, mereka sonok, mereka bangga, mereka rasa gembira, puas hati bila buat kebajikan. Dan apabila safar, mereka mengqasar dan berbuka. Maknanya tak puasa. Bila musafir, mereka tak puasa. Bila musafir, mereka qasar. Tapi hadis ni sanadnya lemah, tetapi disokong oleh hadis yang lain. Maknanya boleh pakailah. Hadis ini walaupun sanad yang meriwayatkan ini lemah, tapi ada hadis lain yang menyokongnya. Contohnya hadis pada Allah Ta'ala suka kepada orang yang melaksanakan kewajipan perintah dia seperti mana Allah suka orang yang menerima kelonggarannya. Begitu juga hadis-hadis yang lain. Maknanya orang musafir lebih utama bagi dia qasar dan lebih utama bagi dia berbuka daripada dia menyusahkan diri dia berpuasa, kan? Kalau dia nak puasa, boleh tak? Tak ada masalah. Sebab Allah kata faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Bab puasa kan. Dalam surah Al-Baqarah tu Allah kata wa man tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Siapa yang buat kebajikan itu boleh kat dia. Tak ada masalah, no? Tapi kalau sampai peringkat menyusahkan dia, menyukarkan dia, jadi tak boleh pula. Sebab Allah kata ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah Ta'ala tak jadikan dalam urusan agama ni payah bagi kamu, kan? Dan dalam hadis Nabi kata wala yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Tak ada orang yang menyukarkan dalam agama melainkan dia akan jadi sukar. Wa an Imran bin Husain qala kanat bi bawasiru fasa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam 'ani shalah, kita perbilah sikitlah, 'ani salati faqala salli qa'iman. Ini semayang orang sakit pula. Saya ingat kita tangguh sat kita pergi kepada jamak, takut tak dan lagi. Okey, kalau tuan-tuan berasa nak catik, tuan-tuan catik. Takut kita kadang-kadang kita terlupa, kan. Keadaan-keadaan yang membolehkan seseorang itu jamak solat. Ada 5 keadaan. Yang pertama ketika dia buat haji di Arafah lah. Dia duduk di Arafah, dia duduk di Mina, kan. Maknanya bila dia duduk di Arafah, dia semayang lah Zuhur dan Asar jamak. Kemudian dia balik mari di Mina pula. Sepanjang dia bermalam di Mina tu, 3 malam tu, dia solatlah secara jamak dan qasar. Itu ketiga. Yang pertamanya di Mina. Kenapa? Hadis daripada Abu Ayyub Al-Ansari, Rasulullah SAW menjamakkan salat maghrib dan isya di Muzdalifah ketika haji wada'. Dan banyaklah hadis-hadis yang lain. Kita ambil cara ringkas sebab kita nak bagi 48-24 dah. Banyak dalil-dalil dah ni. Tiga hadis daripada Ibnu Syihab, daripada Ibnu Zubair, hadis daripada Abdullah bin Umar. Banyaklah hadis yang menunjukkan Nabi SAW jamak dan qasar ketika haji. Yang kedua keadaan yang membolehkan seseorang itu jamak salat dia adalah pada ketika musafir. Ini biasalah, ini keadaan biasalah ni, musafir. Hadis daripada Muaz tadi ni, hadis yang Muaz kata kami duduk di Tabuk beberapa hari, kan. Kami Rasulullah SAW jamak Isya dengan Maghrib dengan Isya, ini Zuhur dengan Asar, Maghrib dengan Isya. Hadis tu yang kedua. Dan yang ketiga pada saat hujan, ketika hujan. Ketika hujan. Hadis daripada Ibn Abbas. Nabi SAW pernah solat di Madinah 7 dan 8 rakaat, yakni Zuhur dengan Asar dan Maghrib dengan Isya. 8 tu berapa? Zuhur dengan Asar.
8. 7 tu betul apa? Maghrib dengan Isya. Sebab apa? Dia combine, dia apa? Dia jamak. Dia himpun antara Zuhur dengan Asar, dia jadi 8. Kemudian malam pula bila masuk Maghrib dia semayang Maghrib dengan Isya, jadi 7. Bukan sekali salam tak. Masing-masing lah. Sini kita heret badai supaya trailer jam, kan? Ayub ditanya kepada Ayub, dan tanya, mungkin pada malam tu hujan turun? Dia menjawab boleh jadi. Dia jawab itu kan. Jadi kita amanah ilmu, kita sudah jawab lebih lah. Dia kata boleh jadi. Kita jawab boleh jadi. Hadis lain daripada Ibn Abbas juga berkata Rasulullah SAW pernah menjamak salat zuhur dengan salat asar dan salat maghrib dengan salat isya di Madinah. Hal itu dilakukan beliau ketika tidak berada dalam keadaan takut ataupun hujan turun. Itu jam lagi. Maknanya tak semestinya hujan. Tapi kita ambil hadis Ibn Abbas ni pasal apa? Sebab dia sebut situ. Dia sebutlah tak semestinya hujan. Maknanya kalau hujan lebih lagi lah. Kalau tak hujan pun tak apa, dia kata. Nabi buat juga. Bahkan ada riwayat di sana yang menyebutkan Nabi SAW berkata kepada Bilal, apabila hujan turun jangan kata apa? Hayya 'alas salah, tapi kata sallu fi rihalikum. Semayanglah di rumah kamu. Tak pergi mari masjid. Kan? Bahkan yang ada di masjid ni Nabi siap-siap. Nabi siap-siap semayang siap dah. Habis semayang Maghrib dengan Isya, saya kira solat Maghrib dah. Balik pergi solat Maghrib dah. Kan? Kalau kita nak bahas panjang. Tapi Imam Ibn Taymiyah dia bahas sikit berkenaan dengan semayang rumah ni. Dia marah, tak bagi. Dia tak bagi hujan, tak hujan dia suruh semayang jamak masjid. Okey. Berapa dah? 3. Semayang jamak boleh juga dibuat ketika hujan. Yang keempat, tak kala sedang sakit. Kan? Maklumlah orang sakit demam ke Pakcik Mat, mik semayang banyak kali ingat. Dia mik semayang tu pun sebenarnya sekali cukup lah kalau orang sakit ni. Kalau orang sakit yang tak boleh kena ayak, jangan ambil ayam semayang. Tayamum. Ni kena faham lek noh. Tuan-tuan dan puan muslimin sunat, kalau orang tu dia sakit dan tak boleh kena ayak, pada ketika itu gugur wuduk bagi dia. Kena faham elok, gugur wuduk bagi dia. Kerana berlaku di zaman Nabi SAW, ada orang yang dia luka dan sahabat-sahabat tadi, 2 orang ni tak boleh. Kau ni kata tak boleh, kena ambil wuduk. Dia ambil wuduk mati. Nabi kata hampa bunuh dia. Bunuh dia. Cukup dah. Kenapa? Tayamum itu adalah ganti wuduk. Jaga elok. Kan? Ada juga orang kita yang kadang-kadang dia tangan dia jadi masalah, tak boleh nak wuduk. Dia ada orang fatwa dia kata kena lalu ke ayak, kalau tak boleh lalu ayak, lalu debu kena lalu. Kok ni debu muka dia kan? Muka dia kan? Tangan dengan muka ya, tangan tak boleh. Dia sapu habis tempat luka debu. Lupa cerita tak kena. Kan? Sama ada kamu berwuduk ataupun bertayamum. Mana boleh campur wuduk dengan tayamum. Kan? Bubuh debu, bertubuh ayak pula. Pelik kan? Boleh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 78, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj." Tidaklah kami jadikan bagi kamu dalam urusan agama ini kepayahan. Maknanya apa dah? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak membebankan, tidak memberatkan kepada seseorang melainkan sekadar kemampuan dia. Begitu juga dalam surah An-Nur, Allah Ta'ala berfirman, wala 'alal maridi haraj. Wala 'alal maridi haraj. Dan tidak juga ke atas orang-orang yang sakit itu
tekanan, tak ada tekanan. Maknanya dia buat ikut kemampuan dia. Kalau ikut mazhab pula, kata Imam Ibn Taymiyah, kata ini adalah pandangan, makna dibolehkan jamak bagi orang sakit ni adalah pandangan daripada mazhab Imam Ahmad, Imam Malik, mazhab Maliki, mazhab Hambali, dan juga sebahagian daripada sahabat Imam Syafi'i. Mana di kalangan ulama-ulama Syafi'i juga membolehkan jamak solat bagi orang-orang yang sakit. Contohnya kita ambil semayang dekat nak masuk maghrib, kita ambil semayang kan, kita semayang maghrib 3 rakaat, habis semayang maghrib 3 rakaat, terus semayang isya 4 rakaat, yang 7 lah. Kalau cara kita waktu kita zuhur tu, kita tak berapa nak sihat, kita sakit, kita tenang, kita tunggu sehinggalah asar. Tapi yang eloknya solat ini kita jangan tangguh. Jangan tangguh. Takut kita tangguh nanti tambah-tambah kita tu sakit, tak tentu dia ambil, taklah nak masuk asar. Maknanya kita mati dalam keadaan menanggung dosa lah, kita tak sembahyang kan. Eloknya kita bagi selesai dulu. Bagi selesai dulu. Tak boleh untuk sakit lah ni, tak boleh kena ayak, tak payah, berwuduk, tayamum, itu ya. Sebab apa? Konsep kita wala 'alal maridi haraj, tidak menjadi bebanan kepada orang yang sakit. Okey, pernah ditanya kepada Syekh Albani, bagaimana pendapat anda mengenai jamak salat kerana sakit? Beliau menjawab, sesuai dengan keperluannya. Orang sakit tak bolehlah kita jawab kata boleh begitu sahaja. Kalau cara dia tu sakit tapi tak ada lah bagi masalah sangat bagi dia untuk mana salat zuhur, sakit salat asar, tak ada masalah, okey, dia tak payahlah jamak. Tapi kalau ada keperluan bagi dia, sakit dia jadi payah nak ambil sembahyang banyak kali, ataupun orang yang kena ambil sembahyang bagi kat dia, takut nanti jadi orang tu pi sakit tak patah balik, ataupun orang sibuk ambil sembahyang terus sembahyang 2 kali, takut nanti sakit dia kata dan aku tahan sembahyang, dia kentut lagi, masalah juga. Maknanya bergantung pada keadaan. Dia kata jika seseorang itu memerlukannya, maka dia lakukannya. Jika sekiranya tidak perlu, maka tidak perlulah dia jamak. Al-Imam Nawawi, imam besar dalam mazhab Syafi'i juga jawab dia kata sebahagian ulama, dia kata sebahagian imam, yang sebahagian ulama kita berpendapat bahawa boleh menjamak salat ketika sedang mukim kerana sesuatu keperluan seperti sakit dan sebagainya. Jadi dalam itulah ada Ibn Taymiyah sebut tadi ni, maknanya di kalangan ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i pun ada yang membolehkan jamak bagi orang yang sakit. Berapa dah? 4. Yang kelima. Yang kelima ni umum. Bagi orang yang memerlukan, ada keperluan. Contohnya dia ada kesibukan, kan? Hadis dari Salim bin Abdullah dari ayahnya, dia bersabda, kata Rasulullah SAW bersabda, "Idza hadara ahadakumul amru yakhsha fautahu falyusalli hadhihi shalah." Jika salah seorang di antara kalian sedang memiliki sesuatu keperluan yang dikhawatirkan akan terluput darinya, maka hendaklah ia mengerjakan salat ini, iaitu menjamak 2 salat. Saya bagi contoh. Kita buat kenuri kita besar, kan? Orang mari ni tak sedap kira pasal kita ni orang terkenal di Bukit Jabang ni, kan? Buat kenuri besar. Jadi bila masuk waktu zuhur, waktu itulah orang nak mari. Di antara zuhur dengan asar tu. Jadi kita bimbang, takut sekali kita terlepas, kan? Jadi kita jamaklah zuhur dengan asar siap-siap. Jangan duk terbiang qasar, sudahlah. Qasar tak boleh sebab kita tak musafir. Jadi dibolehkan. Sebab apa? Urusan kita tu. Kita panggil orang mari di rumah, orang duk cari melila tuan rumah mana? Tak kenal jugalah. Kan? Islam mewajibkan kita ikram tetamu, menghormati tetamu. Itu di antara contohlah, kan?
Dan Nabi SAW pernah buat kerja begitu. Contohnya hadis daripada Ibn Abbas. Shalla Rasulullah SAW adh-dhuhra wal 'asra jami'an bil Madinati fi ghairi khawfin wala safarin. Nabi SAW kata Ibn Abbas pernah solat Zuhur dan Asar di Madinah. Madinah tempat dia. Bukan Mekah tak, di Madinah. Nabi solat Asar di Madinah ketika tidak ada dalam keadaan takut ataupun musafir. Saja dia buat solat jamak. No? Dia tak beritahu pasal ada apa nama sebab apa? Takut pun tak. Khauf kan? Tak. Musafir pun tak juga. Dia sebut secara umum. Jadi hadis ini dijadikan hujah bahawa dibolehkan jamak bagi seseorang itu, apatah lagi ketika dia ada keperluan. Dalam riwayat lain disebut ketika tidak dalam keadaan takut maupun hujan. Tadi dia kata maupun musafir. Tak musafir, tak takut. Dalam riwayat yang lain disebut tak ada dalam keadaan takut dan tidak juga berlaku hujan. Al-Imam Ibn Katsir di dalam menjelaskan, menghuraikan hadis ini, dia kata seperti mana yang disebut oleh Al-Imam oleh Abu Zubair, aku bertanya kepada Sa'id mengapa beliau melakukan itu. Ia menjawab, aku pernah bertanya kepada Ibn Abbas seperti apa yang kamu tanyakan kepada Abbas. Untuk menjawab, beliau tidak ingin memberatkan umatnya. Ini berdasarkan kepada apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Hajj 78 yang kita sebut ni, wa huwa jtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah Ta'ala ialah yang memilih kamu, beri keistimewaan kepada kamu, dan Allah tidak menjadikan bebanan bagi kamu dalam urusan agama. Maknanya kita melakukan ibadat kepada Allah, Allah bagi kepada kita kelapangan. Tapi tak bolehlah kita buat sewenang-wenangnya pula. No? Dapat nah 5 keadaan saya ulang balik. Yang pertama, ketika kita buat haji di Arafah, di Muzdalifah, di Mina, hatta kita di Mekah ni pun. Yang kedua, pada saat kita musafir. Yang ketiga, pada ketika hujan. Yang keempat, pada ketika sakit, boleh jamak juga. Dan yang kelima, pada ketika kita ada keperluan untuk jamak. Kalau cara kita tak buat jamak tu, tadi kita terlepas. Ataupun kita, kalau kita tak jamak ni, kita kena kita perlu kepada masa yang panjang, kan? Kalau kita solat sekali terlepas urusan tu, sedangkan urusan tu penting bagi kita. Contoh macam orang kerja ke apa kan, kerja dengan orang kan dan sebagainya lah. Tengok keadaan lah. Baki kepada kita ialah solat bagi orang sakit. InsyaAllah kita tangguh dulu. Aqul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum, sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.